Kadir mengakui yang dia menggunakan sihir pengasih. Baiklah, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudari Suryati melalui TikTok. Dia inbox saya melalui TikTok. Jadi ini adalah kisah benar yang dikongsikan kepada saya. Diceritakan kepada saya, dia dan keluarganya baru saja berpindah di satu tempat di Melaka, di sebuah perumahan lah. So, kejadian ini berlaku sebelum PKP. Jadi si Suryati ni jenis yang introvert, yang tidak suka bergaul lah. So dia hanya sekitar di halaman rumah, diam di rumah. Namun dia ada seorang jiran. Seorang jiran yang bernama Kadir, seorang lelaki lah, bujang, ya. Jadi asal lalu di depan rumah si Suryati ni, dia akan tegur lah keluarganya. Cuma dia tidak pernah tegur si Suryati. Namun satu hari ketika dia pulang, si Kadir ni pulang, dia macam menoleh lah memandang si Suryati. Dan si Suryati ni terkejut. Dan dia macam pandangannya tu lain macam. Jadi rasa macam yang kenapa pandangan ni lelaki ni lain kan? Macam mau bilang terpikat, enggak jugalah. Tapi selepas dia terpandang pandangan lelaki tu, si Kadir tu, dia selalu mimpi si Kadir. Guys, angau lah. Dia pun heran. Bilangnya dia mau suka tu enggak jugalah kan. Dia cakap lah, ya, kita nak tahu lah pula hati orang ni kan. Tapi dia cakap dia tidak suka. Tapi semenjak dia macam terpandang mata si Kadir tu, dia sering termimpi-mimpi. Dan sampai satu masa dia mimpinya berulang-ulang. Dia mimpi si Kadir dan dia mimpi ular. Mimpi si Kadir dan mimpi ular. Jadi dia agak risau lah dengan apa yang dia mimpi ni, dan mimpi tu berulang-ulang dalam mimpinya. Dan semenjak hari itu, si Kadir rajin datang ke rumah untuk menghantar nasi lemak. Sarapan pagi. Jadi keluarganya pun sajalah kan. Jiran rumah menghantar makanan. Namun sambil-sambil dia dah hantar makanan, sambil-sambil dia menjeling si Suryati ni. Suryati ni asal si Kadir datang, dia akan berdebar-debar. Mungkin cinta kot kan, cinta. Tapi dia hanya bertegur sapa begitu sajalah. Dan sampai satu masa mereka pun bertukar nombor telefon. Dan sering bermesej lah, ya. Jadi si Suryati ni macam mula terpikat lah dengan si Kadir ni. Namun seperti kebelakangan, dia sering mimpi yang menyeramkan dalam mimpi dia. Dia mimpi ular, dia mimpi anjing, dan mimpi sesuatu yang tidak menyenangkan lah dengan si Kadir ni. Jadi oleh kerana dia sudah tidak tahan dengan mimpinya tu, dia ceritakan dengan kakak dia. Dia begitu, "Kak, kenapa aku selalu mimpi macam buruk-buruk ni, Kak?" Kakak dia terkejut dengan, lain mimpimu ni. Jadi kakaknya beritahu ayahnya lah tentang mimpi yang dia beritahu tu. Dan ayahnya telah membawa dia pergi pusat perubatan tradisional. Dan ustaz tu ruqyah dia lah. Ruqyah. Ustaz tu cakap, kau ni macam kena sihir pengasih. Jadi si Suryati ni terkejut lah. Mustahil lah si Kadir sihir pengasih dengan aku. Kalau dia mau sihir aku pun dah lah sampai begitu kan. Kalau dia suka aku, terus terang sajalah kan. Bukan dia pun tiada rupa. Bukannya aku tak boleh buka hati suka sama orang kan. Tak lah sampai menyihir juga kan, sampai sihir. Jadi berdasarkan ustaz tu cerita, dia cakap dia kena sihir. Tapi dia tidak bagi tahulah siapa sihir. Tapi si Suryati ni sudah dapat teka kemungkinan si Kadir tu yang sihir. So dia jumpa sekali lagi si Kadir. Dia minta terus terang apa yang dia sudah buat dengan dirinya. Sebab dia sudah sering mimpi buruk. Dia ceritakan segala-galanya, dan dia sudah jumpa ustaz. Dan akhirnya si Kadir mengakui yang dia menggunakan sihir pengasih untuk memikat si Suryati. Sedih si Suryati, betul-betul sedih. Kerana si Kadir ni mengambil jalan yang tidak baik untuk memikat dirinya. Jadi si Suryati minta dijauhkan, putus hubungan lah, ya, putus percintaan. Jadi si Kadir agak kecewa jugalah, sebab kalau dia gentleman, rasanya Suryati tidak ada masalah. Tapi yang kesiannya si Suryati, dia terpaksa menanggung akibat daripada sihir si Kadir. Walaupun si Kadir cakap dia cuba putuskan sihir tu, namun
sihir tu masih lagi mengena si Suryati. Suryati macam tidak dapat hidup dengan selesa. Tidur tidak nyenyak, mimpi yang buruk, menakutkan. Dia sudah baca Quran apa semua, masih lagi ya dia mimpi yang bukan-bukan. Dan sampai satu masa dia benci betul tengok si Kadir. Si Kadir ni pun sedih lah sebab menggunakan cara jalan yang salah untuk memikat si Suryati, dan dia rasa serba salah dengan akan perbuatannya. Jadi sampai satu masa si Kadir pindah dari kawasan perumahan tu dan tidak berjumpa dengan si Suryati lagi. Namun si Suryati masih lagi menerima akibat sihir si Kadir tu, dan dia masih sakit sehingga saya ceritakan ya kisah ni. Si Suryati tu masih sakit dan menanggung akibat sihir pengasih. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh Puan Nina dan suaminya Encik Is. Mereka ni ingin menyambut anniversary perkahwinan mereka. Jadi untuk anniversary perkahwinan mereka ni, mereka ingin sambut di tempat di luar kawasan rumah dorang. So mereka bercadang untuk pergi bercuti di Port Dickson. So suami dia telah menempas satu hotel yang klasik kata orang, yang berbentuk dengan Minangkabau. Jadi saya tidak tahulah hotel mana. Anda cuba teka, carilah ya hotel tu di mana. So semuanya berjalan lancar. Masa mereka check in, daftar apa semua, tidak ada apa masalah. Bilik mereka pun okey. So hinggalah pada waktu maghrib. Waktu maghrib, si Encik Is ni suami dia tengah solat maghrib. So Puan Nina ni tidaklah sebab datang bulan. Tiba-tiba dia dapat satu panggilan telefon berbunyi. Tit kan begitu kan. Dan dia sambutlah. Hello cik. Ada lelaki lah menyambut. Kami saya di bahagian reception. Boleh tanya puan? Dia cakap kan, ada apa-apa masalah tak bilik tu? Dia cakap. Jadi Puan Nina ni beritahulah, tak ada masalah juga, semua okey. Dia cakap. Dia cakap, baik puan, kalau ada apa-apa masalah beritahu saya ya. Sebab kami akan cuba selesaikan secepat yang mungkin. Lepas tu dia letak begitu saja. Jadi dia tak expect apa-apa lah. Mungkin itu prosedur hotel berkenaan lah untuk tanya kabar masalah apa-apakah. So dijadikan cerita selepas mereka keluar makan. So mereka pun balik semula ke hotel. So suasana hotel masa tu sangat sejuk ya. Aircon dia macam tidak boleh bagi panas pun tetap sejuk juga ya. Jadi mereka ni pun yang suami dia cakap, sejuk betul lah sayang, dia cakap kan. Jadi suami dia cakap, aku cabutlah dulu kat hotelnya. Dia dicabut lah. Bila dicabut kat hotel tu, di kawasan itu kan, jadi off lah satu elektrik bilik tu. Jadi mereka pun tunggu panas sedikit lah baru pasang semula. So ketika mereka baring semula, mereka terdengar macam bunyi tapak kaki orang berlega-lega di luar. Sebab sunyi bila kau cabut pekat tu kan. So si Nina beritahu lah, bang, dengar ke bunyi tapak kaki di luar? Cuba bang tengok siapa di luar tu, bising betul lah, dia cakap. So suami dia pun pergi intai di lubang pintu hotel tu lah. Dia cakap, tiada orang di luar ni, dia cakap. Tapi terdengar bunyi macam tapak kaki orang. So si suami ni pun balik semula ke katil lah. Cuba baring sebentar, tidur kan. Tiba-tiba ketuk mereka, bilik mereka diketuk. Diketuk. Jadi suami dia terkejut lah ya. Jadi Puan Nina pun cakap, bang tengok bang siapa di luar tu bang. Jadi si JS ni pun dia letak semula kad tu lah untuk hidupkan elektrik. Dan bila dia buka, ada seorang lelaki. Dan lelaki tu bercakap lah, cik, ada apa-apa masalah tak bilik ni cik? Dan si Puan Nina ni bila dia dengar suara tu, dia kenal suara tu sama dengan yang di reception. Dan dia cuba macam jenguk dari jauh sajalah, dan dia nampak lelaki tu. Dan suami dia cakap, tiada apa-apa juga. Baiklah cik, kalau ada apa-apa masalah maklumkan dengan kami. Baiklah, terima kasih. Dia tutup semula. Kemudian isteri dia tanya, siapa tu bang? Entah, dia cakap pekerja hotel. Bang, suaranya sama dengan yang hubungi kita maghrib tadi tu bang. Oh iya, apa dia tanya? Sama lah dia tanya, ada apa masalah bilik kita ni? Kemudian bilik mereka diketuk lagi. Diketuk lagi. So suami dia keluar lagi lah, dan keluar lagi lelaki yang sama juga. Dia cakap tanya, ada apa masalah bilik encik? Jadi si encik
Is ni sudah macam yang apa hal dia ni kan, tanya berkali-kali ni. Tiada apa masalah. Baik cik, kalau ada apa masalah beritahu kami ya. Dan dia tutup semula. Dan bila dia tutup pintu, tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki di sekitar bilik mereka tu, macam seorang orang berlari. Jadi isteri terkejut lah, bang, apa tu bang? Terus lari, suami dia terus lari ke katil. Dia cakap, aku tak tahu apa bunyi apa ni. Dia cakap kan, bunyi tapak kaki seperti ada orang-orang berlari di sekitar bilik hotel mereka tu. Mereka terkejut lah. Dan sekali lagi bilik mereka diketuk. Dan kali ni suami dia tidak mau berani buka. Dia cakap, gila, dia cakap kan, tak kan pekerja hotel tu lagi. Dia cakap diketuk sekali lagi. Dan kali ni dia bawa isteri dia sekali. Ayo sayang, kita tengok dari lubang pintu hotel tu, kita tengok siapa. Dan guys, bila mereka intai dari pintu hotel, pekerja lelaki tu tadi, pekerja hotel tu, tapi kali ni dalam berpakaian pocong. Terus dorang Belenga, sayang kau tengok. Belenga bukan manusia. Dia cakap, kenapa pakaian begitu? Dan isteri bila cuba tengok, sama apa yang dia tengok dengan suami. Dia cakap, abang tengok pocong kah? Ya betul. Dia cakap, jangan buka. Orang lari terus ke katil, terus on MP3 mengaji guys. Dan bila dorang on saja MP3 mengaji, sekali lagi bunyi tapak kaki berkeliaran di ruang hotel mereka. Dan pintu mereka diketuk sekali lagi. Dan mereka apalagi selubung dengan selimut. Semalaman mereka tidak tidur sampailah ke pagi. Sampai ke pagi saja, hari sudah cerah. Lepas solat subuh, mereka terus check out dan bagi tahu di reception pekerja hotel apa yang berlaku. Di reception tu bagi tahu memang benda tu ada berlaku, tapi tidak sangka seteruk itu mereka diganggu. Dan mereka cuba tanya, siapakah yang lelaki yang sering bertanya di bilik mereka. Dan mereka bagi tahu itu di antara pekerja terbaik mereka di hotel tu. Nampun akibat depression dia telah membunuh diri. Dan semenjak hari itu mereka trauma untuk datang ke hotel berkenaan.